Kedua, soalan soalan presiden. Okay. Ni kita tambahkan syarikat lah. Sila huraikan lebih lanjut dari masa lalu, semasa dan masa depan dalam tambahkan syarikat. Okey, KWSP ataupun dikenali sebagai kumpulan wang simpanan pekerja, kami merupakan tabung simpanan persaraan lah yang tertua dan terbesar di dunia. Kami ditubuhkan pada 1 Oktober 1951 dan usia KWSP sekarang sudah mencecah 72 tahun. Okey, untuk makluman anda, jumlah ahli di KWSP sekarang sudah mencapai sebanyak 12.7 juta lah. Okey, kami juga membantu tenaga kerja Malaysia untuk menabung demi mencapai persaraan yang selesa. Okey, selaras dengan Akta KWSP 1991. Okey, pada hari ini kami terus menggunakan lagi visi kami untuk masih kekal relevan sehingga sekarang. Okey, antara visi KWSP adalah membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik, dan visi KWSP adalah melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Ada tambah lagi ke? So yang kedua, ada terdapat sebarang isu besar dalam organisasi. Okey, antara isu dan jalanan yang KWSP lalui sekarang adalah satu, simpanan persaraan yang tidak mencukupi. Okey, yang kedua, liputan perlindungan sosial yang rendah, dan yang ketiga, tahap celik kewangan yang rendah. Itu adalah antara isu dan cabaran yang KWSP lalui sekarang. So, perubahan tu ada tak bawa efek kepada office ni? Ya, okey. Untuk makluman, sektor ahli KWSP sekarang sebanyak 15.7 juta, terdiri daripada sektor formal 47 juta, dan selebihnya 47% terdiri daripada sektor formal lah, maksudnya yang bekerja di majikan dan ada caruman daripada majikan. Dan selebihnya 53% tu adalah sektor informal. Maksudnya sektor informal ni yang bekerja sendiri, yang tak ada caruman, termasuk pekerja government lah, okay, dan juga tenaga buruh, itu 53% lah. Okey, adakah isu tersebut membawa kepada perubahan? Okey, perubahan dia sebab sekarang ni kalau anda lihat KWSP kami sekarang more to digitalization. Maksudnya kami sedang berubah. Kalau anda perasan, mulai tahun ni memang kami ada launch KWSP iAccount apps yang baru lah. Memang KWSP kami ada 2 apps. Satu apps lama nama dia apps iAccount. Sekarang ni apps yang baru nama dia apps KWSP iAccount. Okey, dan selain daripada tu, isu yang membawa kepada perubahan kan. Okey, sebab sekarang yang KWSP nampak sektor informal dan tenaga buruh ni, tenaga buruh tu maksudnya termasuk pelajar, suri rumah, 53%, golongannya 53% ni yang tak ada dalam persaraan. Okey, jadi kami mengambil langkah untuk kami wujudkan satu outreach team. Sebab sekarang kan ahli yang hadir ke kaunter pun sudah berkurang. Kalau nak buat permohonan pun boleh buat permohonan secara online sahaja. Jadi sebahagian staff memang akan outreach lah. Outreach tu maksudnya keluar mencari ahli-ahli yang golongan sektor informal ni lah, untuk kami mempromosikan dan menggalakkan mereka untuk menyimpan di KWSP. Di bawah kami ada satu produk kami panggil produk simpanan air saraan lah. Itu yang ada yang promo dekat Usas, rasanya tahun ni dah lagi di Usas kan? Betul, sebab produk simpanan air saraan ni sebenarnya pelajar pun boleh menyimpan juga. Saya terangkan sikit lah produk simpanan air saraan ni. Maksud dia air saraan adalah simpanan secara sukarela yang diberi lagi insentif daripada kerajaan sebanyak 15% ataupun sehingga maksimum RM300 setahun. Siapa yang layak menyimpan di bawah simpanan air saraan ni, satu, ahli itu dia warga negara Malaysia, dia menjadi ahli KWSP, mendaftar sebagai ahli KWSP, berumur bawah 60 tahun, dan tak ada caruman.
majikan. Memang dia layak lah menyimpan deposit pengesaran minimum simpanan serendah RM10 je sehingga maksimum sebanyak RM100,000 setahun, dan ianya adalah simpanan sukarela mengikut kemampuan. So outreach tu macam mana dia punya pendapat bangun? Okay, outreach. Okay, untuk outreach ni selalunya penerimaan dari pihak luar, penerimaan sangat baik, sambutan sangat baik sebab kadang-kadang sebab ahli dia orang tak ada masa pun, dia orang tak ada masa nak datang ke kaunter, dan kalau boleh dia orang pun tak nak datang ke kaunter. Kalau boleh macam anda sekarang Gen Z kan, kalau anda Gen Z pun sekarang semua nak online kan. Macam kalau kami datang outreach ke tempat memang penerimaan sangat bagus sebab memang mereka mengalukan kedatangan kami lah, sebab maksudnya transaksi tu diuruskan di tempat yang kami pergi tu. Di situ juga selesai di situ. Maksudnya kalau ahli yang tak ada akaun boleh buka akaun, kemudian boleh daftar akaun, kemudian terus boleh buat simpanan. So perubahan tu kan mesti ada cabaran dari segi staff, macam mana orang handle cabaran. Apa yang berubah tu macam mana staff handle dari segi skop kerja ke. Tentu macam outreach kan saya tengok satu Ahad pun ada dekat TF pun ada, saya tengok ada kan konsep pun ada. So macam mana skop kerja macam mana handle? Maksudnya handle staff tu? Macam mana staff tu handle menerima kerja, skop kerja yang macam tu. Maksudnya kerja Sabtu Ahad. Okey, okey. Yang pertama sebenarnya untuk masih kekal relevan, staff mestilah menerima perubahan. Sebab KWSP kami sekarang ke arah digitalisation, dan memang kami untuk outreach ni, program outreach ni memang akan diperluaskan lagi. Jadi memang penerimaan staff tu penting. Okey, yang kedua dari segi staff perlu juga upskill ataupun reskill. Dia orang punya sebenarnya perubahannya daripada staff dahululah. Kemudian staff dia orang kena agile, kemudian mindset, lepas tu kena positive thinking. Untuk saya faham dari segi pekerja Sabtu Ahad kan, tapi dia sebenarnya ada pro and cons lah, sebab KWSP kami, kalau kami benarkan pekerja-pekerja pada hari Sabtu Ahad, sebenarnya kami akan bagi sama ada pekerja akan dapat cuti gantian semula. Jadi sekiranya pekerja bekerja pada Sabtu Ahad, pekerja boleh bercuti semula lah untuk ganti balik pada hari Sabtu Ahad yang kita bekerja tu. Sampai nombor 5 tadi kan, faktor yang menyebabkan perubahan tu. Sebab apa faktor dalaman dan luaran yang membantu perubahan tu? Faktor dalaman, okey. Salah satu faktor dalaman, satu perlu ada sistem yang kuat lah. Sebab kita sekarang menggunakan digital kan, satu kena ada sistem yang kuat. Okey, kemudian untuk yang faktor luaran, untuk faktor luaran sebenarnya KWSP kami melihat kepada ahli jugalah, sebab kami nak cover untuk dana persaraan yang KWSP kami nampak 47% saja sektor formal kan yang ada dana persaraan. Yang selebihnya 53% sektor informal termasuk tenaga buruh itu memang tak ada coverage untuk yang dana persaraan. Itu yang KWSP lah. Faktor yang mendorong lah. Untuk faktor dalaman di luaran, lepas tu macam mana KWSP uruskan tentangan untuk perubahan yang berlaku dalam tentangan ni? Okey, bentangan dia tidak uruskan tentangan dia selalunya
kita prepare dengan kita be prepared dengan tools yang mencukupi lah. Kita sediakan tools yang mencukupi terutamanya untuk outreach team. Maksud saya tools tu dari segi line internet, sebab kalau kerja kat luar line internet untuk kita akses kita punya sistem kan, maksudnya line internet tu kena pukul lah. Dari pihak pengusaha memang kami menyediakan wifi kepada pekerja. Kemudian tools yang mencukupi itu maksudnya peralatan sistem. Kami ada VPN lah untuk akses sistem, maksudnya VPN di handphone lah untuk akses. Macam mana organisasi boleh memimpin pihak kepimpinan dan itulah kan dalam mengkait dan menggunakan strategi perubahan. Okey, untuk makluman anda juga, dari segi perubahan, selain pada outreach team, kami juga ada lagi satu advisory, kami panggil retirement advisory service, di mana ataupun pegawai ras lah, pegawai khidmat hasil persaraan. Okey, di mana pegawai ras ni apabila ada outreach memberi taklimat dahululah kepada ahli untuk memberi awareness ataupun kesedaran. Selepas pegawai ras memberi taklimat awareness kesedaran kepada ahli, kemudian sekiranya ahli itu berminat untuk menyimpan dengan KWSP, ahli itu dia boleh berusaha teruslah dengan KWSP dengan outreach team kami. Berapa lama KWSP ni ambil masa untuk sesuaikan diri dengan perubahan? Untuk yang berapa lama ni sebenarnya tak lama pun, sebab perubahan ni ianya sebab perubahan digital secara online, memang ahli dan memang ahli pun suka online ni. Jadi daripada segi berapa lama ni memang tak lama lah. Apakah perubahan yang berlaku dalam KWSP semasa pandemik dengan selepas memasuki fasa endemik? Okey, antara perubahan yang berlaku di KWSP semasa pandemik dahulu lah. Okey, kalau kita tengok masa pandemik dahulu, kalau nak datang ke kaunter KWSP kena buat kita online dahulu, tak boleh walk in terus. Okey, kemudian ada pengeluaran yang dibenarkan sahaja, serta pengeluaran yang dibenarkan sahaja untuk akibat pengeluaran. Contoh seperti pengeluaran umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Itu sahaja pengeluaran yang dibenarkan semasa pandemik. Okey. Dan selepas memasuki fasa endemik, barulah ahli boleh datang walk in saja ke kaunter tanpa perlu membuat jadikan online, dan ahli boleh buat semua pengeluaran yang dibenarkan kepada akaun KWSP. Contoh daripada akaun 2 seperti pengeluaran perumahan, pendidikan, kesihatan, umur 50 tahun, pengeluaran haji. Adakah hasil daripada perubahan tu dia mendapati matlamat yang KWSP ingin capai? Okey, memang sangat mendapati matlamat lah, sebab KWSP saya lirik balik isu dan cabaran. Okey, yang pertama yang saya cakap tadi, simpanan persaraan tidak mencukupi. Simpanan persaraan tidak mencukupi untuk yang 53% tadi tu untuk sektor informal dan tenaga buruh. Sebab tu KWSP kami keluar outreach, kami mencari ahli untuk golongan yang sektor informal dan tenaga buruh ni lah, untuk kami bagi awareness dan untuk kami galakkan ahli menyimpan di KWSP. Okey, isu cabaran yang kedua yang saya highlight tadi, liputan perlindungan sosial yang rendah. Okey, yang ini untuk makluman ahli, untuk makluman KWSP kami ada insurans, kami panggil iLindung. iLindung ni maksudnya ahli dia boleh membuat dia boleh membeli insurans melalui iAccount, melalui platform iAccount.
di KWSP, dan pembelian insurans ni daripada akaun 2 lah. Sebenarnya ianya sangat rendah, serendah RM10 saja setahun. Okey, yang ketiga yang saya highlight tadi, tahap teliti kewangan yang rendah. Okey, tahap teliti kewangan yang rendah sebab itu ada pegawai ras tadi. Pegawai ras maksudnya peranan pegawai ras adalah memberi awareness kepada ahli semasa sesi taklimat ataupun di kaunter pun boleh. Kalau ahli berminat nak hadir ke kaunter untuk dapatkan hiburan nasihat, amat dialu-alukan. Ataupun kalau pegawai ras keluar memberi taklimat di luar, memberi taklimat kepada ahli, awareness kepada ahli. Okey, untuk meningkatkan tahap teliti kewangan lah kepada ahli.